Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami ketika kami menjalani seluruh kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami bisa memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Sehingga dalam sepanjang kehidupan kami bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, dan biarlah kiranya sampai kepada akhirnya nanti kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami mau merenungkan kembali akan firman-Mu. Kami akan belajar kembali bagaimana tujuan hidup kami. Tuhan berkatilah kami semua. Baik hamba-Mu berdua dalam segala keterbatasan. Apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan urapilah itu. Sehingga bisa tersampaikan dengan baik, dengan benar. Dan setiap jemaat yang hadir di tempat ini bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan bisa melakukan dalam keseharian kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，早上好， Ya, apa kabarnya hari ini? 大家好吗？ Ya, 1 minggu ini kita sudah mulai sibuk lagi dengan sekolah. 这个礼拜我们都忙着开学， Ya, para orang tua sudah mulai sibuk lagi antar anaknya ya, mulai bermacet-macetan lagi. 家长就接送孩子，然后就堵塞。 Tapi kita sudah jalani 1 minggu dan akan terus kita jalani sampai akhir tahun ajaran. 我们就要经过这样的日子。 Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu ini dalam beberapa waktu ke depan, 在接下来的几周， perenungan-perenungan dalam khotbah di hari Minggu kita berfokus kepada satu buku yaitu Purpose Driven Life ya, 40 Days of Purpose. 讲台的道理就要取于这个一本书，叫做《标杆人生》。 Dan hari ini sudah sampai di bab yang ketiga. 那第3天就进入了第3章， Makanya tema kita adalah apa yang menggerakkan kehidupan Anda. 主题就是什么在主导你的人生， Apa yang mendorong kehidupan Anda untuk maju. 什么是在推动我们前进。 Kita akan melihat Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 yang menjadi dasar pergumulan kita tentang apa yang mendorong kehidupan 今 kita. 天早上的经文起自传道书第4章第4节， Pengkhotbah 4 ayat 4 mengatakan demikian. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 传道书第4章第4节，我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被邻舍嫉妒，这也是虚空，也是捕风。 Ya, yang menjadi pertanyaan besar dalam perenungan kita adalah apa yang mendorong, menjadi faktor pendorong kehidupan kita. 今天我们要思考的主题就是什么某一事物在推动我们的生命。 Karena memang benar Bapak Ibu, coba kita perhatikan seperti apa kita saat ini. 来，我们思考一下，我们今天的生活是如何？ Menjadi siapakah kita saat ini? 我们到底是谁？ Bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini? 我们如何过生活？ Semuanya itu pasti didorong atau digerakkan oleh sesuatu dalam kehidupan kita di masa lalu. 这一切都是由过往的生活推动我们今天的生活。 Ada orang yang kehidupannya didorong oleh rasa tidak puas akan masa lalunya. 有一些人，因为他过往经过的生活是不满足， Maka dia mengarahkan hidupnya ke depan adalah untuk memuaskan apa yang dia belum terpuaskan itu. 所以他今生的生活就是往未来能满足他一切的自足。 Saya sering diskusi dengan semua ya, dengan istri saya. 我们常常讨论， Karena kadang saya khawatir Bapak Ibu bahwa ketika saya memanjakan anak-anak dengan memberikan apa yang mereka mau,
有时候我就思考，当我把一切给孩子，是不是我已经宠爱了孩子？ Anak saya mau ini, kasih. 他们要什么我就给， Dia minta itu, berikan. 他想买这个我就买给他们。 Yang saya khawatir itu bukan karena sekedar hanya rasa sayangnya saya terhadap anak-anak. 那在我的反省，是否我这样做是因为爱他们吗？ Tetapi yang dikhawatirkan adalah kenapa saya memberikan semuanya, itu karena dalam tanda kutip saya balas dendam, Bapak Ibu. 是我的反省，就是说，当我把一切他们要的给他们，是否因为我心里有这个其他的动机，就是报仇？ Saya balas dendam karena waktu saya kecil nggak bisa. 因为我小的时候想得到的不得到，我就复仇。 Waktu saya kecil saya pingin beli mainan tadi tidak bisa karena tidak ada uang. 我小的时候想买玩具，但是家境不好就不得。 Waktu dulu saya pingin beli buku nggak bisa karena tidak ada karena uangnya untuk makan. 小时候我想买书籍，但是因为家境不好，把钱都买食物。 Karena waktu kecil saya tidak puas dengan keadaan. 因为我小时候不得到自我满足感。 Saya khawatirnya sekarang saya balas dendam dengan itu. 那今天的生活，我就对我的孩子对待， Sehingga apapun yang anak saya kasih, yang anak saya minta, kasih. 所以呢，孩子们想要什么，我就给他们。 Mainan boleh, 玩具可以， buku kasih, 书籍可以， handphone kasih. 手机也可以。 Jangan-jangan itu bukan sayang. 也许那不是正确的， Dan itulah yang kita evaluasi terus. 但是呢，我们必须每天都反思。 Karena ada orang-orang yang hidupnya didorong oleh rasa tidak puas akan masa lalunya. 因为也许我们今天的生活是因为过往的生活的不满足推动我们的。 Ada juga Bapak Ibu orang-orang yang menjalani hidupnya ini karena didorong oleh kemarahan akan masa lalunya. 也许我们今天的生活是因为过往充满的这个愤怒。 Hari ini saya menangani beberapa siswa yang masih punya kemarahan terhadap papanya. 在学校有一些学生对他的爸爸和充满的这个愤怒， Kemarin mereka cerita tentang betapa sakit hatinya dia dengan papa. 他们就告诉我们，他们的心非常的这个愤恨他爸爸， Karena sejak dia kecil papanya pergi dengan wanita lain meninggalkan dia dan mamanya. 因为他们小的时候，他爸爸就离开他们和他们的母亲。 Dia cerita betapa irinya dia ketika lihat kawan-kawannya diantar oleh papanya. 当他们看到他们朋友被他爸爸接送，他们心里充满的嫉妒。 Dia iri kalau suatu hari di graduation orang-orang teman-temannya berfoto dengan papanya dan dia tidak. 当有一天他毕业典礼，朋友们都有爸爸合照，或是来参加，他没有，他就心里充满的 Bahkan 嫉妒。 dalam ceritanya dia membayangkan kalau suatu hari dia menikah. 甚至于他告诉我，如果有一天他结婚的时候， Dia akan mengawali hidup rumah tangganya itu dengan kemarahan. 也许他建立的家庭就充满着这个愤怒。 Karena semua kawannya ketika masuk ke altar untuk diberkati dalam pemberkatan nikah diantar papanya dan dia tidak. 因为可能朋友们结婚典礼的时候有爸爸的陪伴，但他没有。 Sampai hari ini dia masih menjalani hidupnya dengan rasa marah terhadap orang. 他今天度过的生活就心里充满着这个对爸爸的这个愤恨。 Bapak Ibu, ada juga orang yang menjalin kehidupannya di masa kini karena didorong oleh rasa takut dan khawatir. 那有一些人今天的生活是因为对过往担忧挂虑推动的。 Waktu liburan kemarin saya sempat ke Solo. 在假期的时候，我经过Solo， Saya bicara dengan mami saya. 就对我的干妈说了一些话。 Kenapa kau masih kerja? 她已经年纪大了，为什么还在工作呢？ Sudah waktunya lah istirahat. 我告诉她，干妈，你应该休息了， Mami saya anak-anaknya sudah kerja semua, sudah menikah semua. 因为她的孩子都结婚了，都有工作了。 Orang ini kerja. 那为什么你干妈一直不断的在整天工作？ Dia kumpul uang, tabungannya tuh besar. 她的存款很多了。 Dia kumpulkan, kalau orang-orang tua itu kan suka ngumpulin emas ya. Kumpulkan emas banyak-banyak. 她也收集了很多这个金， Bukan karena tamak, Bapak Ibu.
不是因为他这个贪婪， Jadi bukan dia rakus kumpulkan uang banyak-banyak. Enggak. 不是因为他贪婪就累积了很多这个金财， Tapi beliau lakukan itu karena takut, 因为 khawatir. 他这样做是因为他心很挂虑， Dia takut di masa depannya nanti. 因为他担忧他的将来，他的未 Ketika 来。 dia tua nanti, lalu anak-anaknya tidak memperhatikan bagaimana hidupku, katanya. 当他老的时候，孩子们都不关怀、不关心他，他会怎么样？ Makanya dia menjalani hidupnya akan ketakutan nanti suatu hari kalau aku di panti jompo gimana. Lalu dia kerja, tabung. 所以他担心将来他老的时候会进老人院，所以现在呢，他就累积所有他能累积 Dia 的。 jalani hidupnya karena ketakutan. 他经过他的生活是由这个恐惧来 Bahkan 导 ada 致动。 juga Bapak Ibu orang yang menjalani kehidupannya di masa kini karena kebutuhan akan pengakuan. 那有一些人呢，经过今天的人生，是因为由这个需要别人的认可而主动的。 Saya lagi diskusi dengan orang, kenapa orang kok senang sekali atau berusaha sekali untuk punya jabatan ya di DPR, DPRD dan lain sebagainya. 我们就谈论关于这个社会的问题，为什么很多人想做这个地位很高的地位？ Sekarang lagi ribut karena BBM naik katanya. 那很多人在讨论这个关于这个汽车油的高价。 Dan di Indonesia ini unik. Ya, di Indonesia ini unik sekali. 在印尼很特别， Apapun yang terjadi pasti tuntutannya adalah Jokowi turun. 那一切所发生的都指我们的总统。 Ada negara Sri Lanka bangkrut, Jokowi turun. 那其他国家发生什么事，我们的总统应该下台。 Dan ada bahkan orang yang bilang bahwa kalau Jokowi turun saya naik, ini selesai semua masalah dalam 6 bulan. 那有一些人说，如果我们的总统下台，我上台，这一切都会平静。 Banyak orang rebutan pengen jadi presiden, gubernur dan lain sebagainya. 很多人都想当总统或是这个市长。 Sekarang lagi ribut lagi tentang 3 periode. 那有一些人民在讨论总统的第3任期。 Orang kejar jabatan setinggi mungkin. 很多人在这个世界上都在追求最高的地位， Orang tidak mau lepas jabatannya sekalipun sudah pada waktunya untuk dilepaskan. 不想离开或是放下他们的地位， Orang tampil glamor. 他们就表现出华丽的 Mobilnya 外 yang 表， terbaru. 新的汽车、 Ya, bajunya bagus, tasnya branded dan lain sebagainya. Yang penting tampil bagus. 名牌的衣服、名牌的包包， Semuanya dilakukan karena kebutuhan akan pengakuan. 因为心里需要别人的认可。 Dia takut ketika jabatannya tidak ada, orang menganggap dia remeh. 如果他没有地位，也许别人看不起他。 Dia takut ketika dia tampil tidak glamor, itu akan dipandang sebelah mata. 如果他的外表不迷人，他就被人看不起。 Dia jalani hidupnya didorong oleh kebutuhan akan pengakuan dari orang. 他的人生就是由别人的认可主动的。 Betapa lelahnya hidup dia itu. 他的生活非常的疲倦， Dan bahkan ada orang yang menjalani kehidupannya di masa kini didorong oleh materi, kekayaan dan lain sebagainya. 那有一些人，他今生的人生就由这个物质主导动力的， Itulah kenyataan kita saat ini, Bapak. 这就是现实的生活。 Maka menjadi perenungan bagi kita 今天我们应该思考的， bahwa apa yang kita jalani hari ini itu semuanya didorong oleh banyak hal di masa lalu kita. 今天我们的生活就是由过往的生活来主导推动我们的。 Sehingga dalam tema ini kita dipertanyakan betul apa yang menjadi pendorong kehidupan kita. 所以今天我们要思考的，什么事物来主导我们的生命的， Ini menjadi pertanyaan sangat penting Bapak Ibu dalam hidup kita. 这是非常要紧重要的问题。 Karena ketika kita tahu apa yang menjadi pendorong kehidupan kita, 因为如果我们知道我们的生命的标杆， maka kita juga akan mengetahui kemana arah tujuan hidup 我们 kita. 就知道我们
这个生命的目的或是方向。 Kita kasih contoh saja. 比如说， Ketika misalkan, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ketika misalkan saya tahu bahwa yang mendorong kehidupan saya adalah pembuktian diri. 如果说，比如说，我是由自我证明推动我的生命， Maka jelas tujuan hidup saya kan? Yaitu untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saya mampu, saya bisa, saya pintar, dan lain sebagainya. maka 我所作所为的就为了证明给别人看，我是很聪明，我很能干，我了不起。 Karena itu penting sekali Bapak Ibu kita mengetahui apa sih yang menjadi pendorong kehidupan kita sampai hari ini. 所以非常重要，我们知道什么是在推动、主动我们的生命， Supaya kita tahu kemana arah hidup kita ke depan. 好知道我们生命的方向。 Karena jelas Bapak Ibu kalau kita tahu kemana arah tujuan hidup kita, 因为如果我们知道我们的人生的目标， dijaminlah hidup kita itu lebih bermakna. 我们的生命生活更有意义。 Ketika saya tahu tujuan hidup saya ini loh, saya bisa menjalaninya hidup saya dengan penuh makna di dalamnya. 如果我知道我的目标，这个方向，我的生命、我的生活就有意义。 Karena dalam perjalanannya kita akan dapati ya pencapaian-pencapaian yang kita bisa syukuri. 因为每次我们就可以庆祝，我们可以经过，我们可以解决的生命生活问题。 Ketika kita tahu tujuan hidup kita itu apa, maka kita akan jalani hidup kita itu dengan jauh lebih mudah, Bapak. 如果我们知道我们的人生目标、人生标杆，我们的生活更简化。 Menjadi lebih mudah ya karena kita tahu arahnya sehingga tidak mudah dibelokkan sana sini, disimpangkan dan lain 因 sebagainya. 为我们知道我们的方向，我们不会容易被偏向、偏左、偏右。 Ya, ketika kita tahu tujuan hidup kita maka kita akan fokus ini loh yang akan kita capai. 如果我们知道我们的人生目标，我们就会专注于我们的焦点。 Bahkan ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita punya motivasi selalu untuk mencapainya. 如果我们知道我们的人生目标，我们就有强烈的生活动力。 Kita bangun tidur itu bukan lihat, aduh sudah Senin lagi, enggak. Tapi kita punya pendorong untuk maju. 如果到了星期一，我们就不会埋怨为什么还要工作，因为 Karena 我们 kita 有推 tahu 动 ada 力， yang kita kejar. 因为我们知道我们要追求什么。 Bahkan yang paling penting Bapak Ibu, 最重要的， ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita tahu sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri menuju kekekalan. 如果我们知道我们的人生目标是什么呢？我们就是做了重要一件事情，我们为永恒而预备自己。 Karena kita tidak menjalani hidup kita itu dengan asal-asalan. 因为我们就不会乱七八糟的过生活， Kita tidak jalani hidup kita hanya ya sekedar mengalir 我 sajalah. 们就不会随随便便的过生活， Tapi kita menjalani hidup kita dengan penuh kualitas. 因为我们就会产生出有品质的生命，有品质的生活。 Karena hidup ini menuju kepada kekekalan itu. 因为我们的生命目的就往向永恒。 Oleh karena itu Bapak Ibu kita kembali kepada tema kita. Apa yang menjadi pendorong kehidupan 我 kita? 们再一次来思考，什么是我们这个主导生命的主导力？ Ingat Bapak Ibu, hidup kita bukan hanya sekedar di tempat kerja. 我们的生活不单单在这个工作的地方而已。 Sekalipun mungkin jam kita hidup itu ya sebagian besar habis di tempat kerja. 也许我们大部分的时间都花在我们工作， Tapi hidup kita bukan hanya sekedar di tempat kerja itu. 但是我们的生命不处于工作而已。 Makanya saya suka TikTok itu bilangnya, jangan kerja terus. 有一个这个 TikTok 告诉我们不要一直工作， Healing, jangan working katanya kan gitu kan. 就是你要享受，不要单单工作而已。 Seimbangkan kehidupan kita antara kerja, rekreasi, dan lain sebagainya. 要有一个平衡，工作和这个享受。 Ingat Bapak Ibu, kehidupan kita bukan hanya sekedar pembuktian.
因为我们的生命不单单证明给别人看而已。 Pembuktian seberapa besar kekuasaan, seberapa besar kekayaan, seberapa besar kesuksesan. 我们不单我们的生活不单显给别人看，我们有多能干、多厉害， Makanya kejar terus kekayaan sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya. 我们就工作赚钱，累积财宝。 Nggak perlu susah payah. Saya suka sekali wawancara Pak Luhut waktu itu ya. 我曾经看过把路户， Ketika satu masa dia diwawancarai oleh stasiun televisi. 他有一个电台请他这个见面， Kan dia dibilang menteri segala bisa. 因为他有一个称呼，路户是这个Semua hal gitu ya. 他是能干的人，一切都可做的。 Lalu ditanya, Pak Luhut mau nyapres nggak 2024? 然后就一个这个面试谈就问他，你是否要当总统候选人？ Jawaban beliau tuh saya suka sekali. Dia bilang, kita itu manusia ada waktunya untuk maju, ada waktunya untuk berhenti. 他就答了这个问题：人有时间会停止，有时间会前往。 Dan di usia saya, istri saya juga sudah bilang kita stop. 然后我的妻子告诉我应该停止了。 Sampai selesai 2024 Pak Jokowi turun, dia akan turun. 如果我们现在的总统下台，我就下台了。 Hidup itu bukan hanya sekedar pembuktian, Bapak Ibu. 因为我们的在这个世界的生活不单单给别人证明我 Hidup 们是 juga 谁， bukan hanya sekedar penampilan. 也不是外表现给别人看。 Makanya jangan hanya dipoles bagian apa yang kelihatan di depan mata saja. 所以我们生活在这个世界上，不单专注于我们外表而已， Tapi jauh lebih penting daripada itu memoles bagian dalam kehidupan kita, hati kita. 最重要的是我们如何充满我们的心田。 Karena banyak sekarang Bapak Ibu orang yang bicaranya rohani sekali, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. 因为也许我们外表可以看很属灵，但是我们心里很腐烂 Kalau。dia bicara itu sudah kayak ensiklopedia Alkitab gitu. 如果他开口的话都是圣经的话， Tapi kehidupannya jauh dari firman Tuhan itu. 但是呢，他的生活见证不是的， Kehidupan kita jauh lebih besar dari itu semua. 因为我们在这个世界上的生活不单是人的事 Kehidupan 情而已， kita jauh lebih besar dari sekedar tempat kita bekerja. 不越过我们工作的地方。 Kehidupan itu jauh lebih besar dari sekedar kekayaan kita, kemampuan kita, bahkan penampilan kita. 我们的生命不在乎有多少的财产，多少的迷人的外表， Tapi kehidupan kita saat ini adalah persiapan kita untuk menghadapi kekekalan yang luar biasa itu. 我们在世界的生命就是为了永恒而预备的。 Dan karena kehidupan kita ini adalah persiapan untuk menghadapi kekekalan. 是因为我们今生在这个世界上是为了永恒而预备 Maka 呢？ Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan dua hal saja yang perlu kita pertimbangkan yang menjadi pendorong kehidupan kita itu apa sih? 就有两个途径我们必须做的。 Saya mau mengutip dua ayat saja Bapak. Yang pertama dari Filipi 1 ayat 21. 这腓立比书第1章21节 Ini kesaksian Paulus ketika dia di dalam penjara. 是保罗所写的。 Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 保罗在腓立比书第1章第21节说：“我活着就是基督，我死了就有益处。” Ya Bapak Ibu, pendorong pertama dan utama dalam kehidupan kita seharusnya adalah Kristus. 最重要、首要的因素推动我们的生活的是应该基督。 Betul-betul Kristus Bapak Ibu, bukan hanya kita merasa seperti Kristus begitu. 单独基督， Ya, bagaimana kita bisa ditanya oleh anak-anak ya, gimana kita bisa tahu Pak cara membedakannya? 那我们怎么分别我们的推动力是基督还是其他的呢？ Membedakan bahwa pendorong hidup kita itu benar-benar Kristus atau kita GR saja merasa bahwa kita sedang melakukan apa yang Kristus mau. 是否真正的由基督来主导我们的生命，还是我们把基督像是我们的主导力？ Kan banyak yang mengatakan demikian ya, saya sedang melakukannya untuk Tuhan. 因为有一些人常常
口承认是由基督主导他， Tapi ternyata bukan gitu loh. 但是其实事实上不是。 Nah, anak ini bertanya bagaimana membedakannya yang benar-benar Kristus atau kita hanya merasa saja itu Kristus? 那怎么分别是真正的由基督主导，还是假冒的？ Tapi Ibu membedakannya ternyata mudah loh. 其实分别这两样很简单。 Cara membedakannya bergaullah akrab dengan Kristus. 一个真正由基督主导的人，他一定与基督建立好的关 Karena 系， pengalaman Bapak Ibu, ini pengalaman yang berbeda tetapi hampir mirip. 因为有经验这样证明。 Saya sudah menikah 14 tahun ternyata. 我们结婚有40年了， Saking indahnya sampai lupa 14 tahun sudah ya gitu. Dan menjalani 14 tahun itu, batuknya dia aja saya tahu. 因为我们与神建立这么亲密的关系，我们一定会知道神的心意。 Kalau di ruang sebelah ada beberapa orang lalu satu batuk, saya tahu itu Linda bukan. 比方说，如果夫妻之间关系我咳嗽，他一定可以认出是他的妻子还是别人， Karena tiap hari saya bergaul sama dia. 因为我们有亲密的关系， Saya tahu nada suaranya tuh setingkat berapa, kuping saya sudah tajam. 或是他的这个声的音调， Sehingga apapun saya bisa, kenapa? Karena akrab. 因为我们有好的关系， Sehingga ketika kita mau tahu ini betul-betul Kristus kah atau kita GR saja. 如果我们是由基督主动我们的，我们就可以证明是否我们有跟基督有美好的关系。 Cara membedakannya bergaul Bapak Ibu dengan Kristus. 观点就是与上帝建立美好的关系， Bergaullah dengan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. 在每一个细节的生活都由基督建立关系， Maka kita akan punya kepekaan terhadap apa yang Kristus mau. 我们就可以明白神的心意，对神的心意非常的敏锐， Arahkan semuanya kepada Kristus. 把一切所作所为的就都埋向基督。 Ketika kita kerja, ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari, ketika kita melayani bahkan, arahkan itu karena Kristus. 我们的工作，我们的侍奉都是为了基督， Makanya ada satu istilah, oleh Kristus, dalam Kristus, dan bagi Kristus. 所以有一个口号说： Karena 因 pendorong, 基督，为基督，在基督。 karena pendorong utama kehidupan kita adalah Kristus. 因为我们的生命由基督主导我们。 Lalu yang kedua Bapak Ibu, ayat yang kedua yang saya kutip adalah 2 Timotius 4 ayat 8. 第二处经文由提摩太后书第4章第8节。 Apa yang menjadi pendorong kehidupan kita? 什么是在主导我们的生命？ 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 提摩太后书第4章第8节。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主。到了那日，要赐给我，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。 Pendorong kehidupan kita Kristus. Dan yang kedua, pendorong kehidupan kita adalah kekekalan itu sendiri. 主导我们的生命的是基督和永恒的生命。 Makanya saya suka ada satu orang pernah mengatakan bahwa hidup di bumi ini hanya latihan, Bapak. 所以呢，有一个记者告诉我们，活在这个世界上是一个训练场所。 Kita menjalani hidup kita di bumi ini hanya latihan untuk kita menuju kekekalan nanti. 我们活在这个世界上是为了永恒而训练的。 Makanya saya pernah mendengar seorang pendeta berguyon ya kepada jemaatnya. 有一位牧师就讲了这个笑话， Kepada jemaatnya yang malas untuk memuji Tuhan itu. 他对这个他的会友懒惰这个歌颂的、唱 Dia 歌的， bilang, di surga nanti nggak ada kerjaan lain. 在天堂我们没有其他工作。 Jadi dokter-dokter gitu ya, apakah ada kerjaan dokter di surga atau ada kerjaan nggak untuk memperbaiki genteng, ledeng dan lain sebagainya? 在天上呢，在天上我们没有其他的工作，没有医生，没有律师等等。 Di Alkitab tidak tercatat semuanya. 圣经虽然没有告诉我们， Aktivitas kita yang tercatat di surga hanyalah memuji Tuhan setiap waktu.
在天堂，单单圣经告诉我们的活动只是歌颂上帝。 Dan di bumi inilah kita berlatih untuk memuji Tuhan. 所以我们活在这个地上，就是练习赞美上帝。 Makanya untuk Bapak Ibu yang malas berlatih memuji Tuhan nanti di surga nggak betah loh. 如果我们不喜欢歌颂赞美主呢，恐怕我们在天堂的时候，也许不会觉得归属感。 Makanya Bapak Ibu mumpung masih latihan, ayo coba latihan terus. 所以呢，在这个地上，我们在练习当中，我们努力的练习吧。 Karena dalam kekekalan kita nanti hanya memuji Tuhan dan memuji Tuhan. 因为在永恒，我们不断的歌颂赞美神。 Dalam kekekalan nanti kita akan hidup bersama Sang Maha Kudus. 因为在永恒，我们以圣洁的神而活。 Makanya selama masih di bumi ini berlatihlah untuk hidup kudus. 所以呢，我们趁着活在这个地上，我们就要有圣洁的生活。 Alkitab jelas sekali mengatakan jangan ada kecurangan dalam hidupmu. 圣经告诉我们，不要有作弊的生活， Hiduplah dengan benar. 我们要有正直的生活。 Karena kita sedang berlatih untuk hidup dengan Sang Maha Kudus itu dalam 因 kekekalan. 为我们活在这个地上是为了永恒而预备的。 Makanya saya selalu katakan hidup ini sederhana kok. 生 Ikuti 活 aja 很简 firman 单， Tuhan dan aturan, pasti nyaman. 其实活在这个世界上的规则很简单，就是按照圣经而活。 Karena dalam kekekalan nanti kita akan hidup bersama Sang Maha Kudus itu. 因为在永恒，在天堂，我们以圣洁的神而 Kalau 活。 kita tidak berlatih hidup kudus sekarang, nanti di sana kita akan kesulitan. 因为我们以圣洁的神同活，如果我们不练习从开始这个近世开始呢，我们以后在在天堂很为难。 Dalam kekekalan nanti kita akan hidup dalam persekutuan dengan semua umat Tuhan. 因为在永恒天堂，我们以信徒们同团去。 Makanya saya selalu katakan, selama masih di bumi berlatihlah untuk hidup bersama dengan semua umat Tuhan. 所以呢，在这个地上，我们就以其他的信徒同活， Saling menolong, saling mendorong, menguatkan, memperhatikan. 彼此关心，彼此这个帮助。 Jangan sebaliknya ya, saling merongrong, menjerumuskan, memeras, menyakiti sesama. 不要彼此破坏，然后彼此这个勒索或是伤害。 Karena di sana kita akan hidup dalam persekutuan bersama dengan Sang Maha Kudus itu bersama dengan semua 因 umatnya. 为将来在永恒，我们有共同一起生活， Kita harus berlatih Bapak Ibu selama di bumi ini. 所以在这个地上，我们必须不断的练习。 Hidup adalah kesempatan untuk berlatih menuju kepada kekekalan. 因为今天的生活就是上帝给我们机会练习永恒而预 Dan 备。 tempat untuk berlatih hidup dalam kekekalan itu. 这个世界就是我们练习为了永恒而练习的场 Tempat yang 所。 paling baik untuk latihan hidup bagi Kristus, oleh Kristus, di dalam Kristus. 这个世界就是我们练习如何为基督、在基督、因基督而活的场 Tempat 所。 latihan terbaik untuk mempersiapkan kekekalan itu. 我们就是为了永恒而预备的生命练习的场所。 Tempat terbaik adalah di gereja, di persekutuan, di cross, di keluarga, di tempat di mana kita bekerja. 哪一个场所呢？就是教会、小组、这个家庭、工作的地方等等。 Karena semua tempat-tempat itu tempat latihan, makanya eksis Bapak Ibu di sana. 所以就是那一些就是我们练习的场所。 Hadir di gereja. 我们必须参加聚会， Kalau dimungkinkan jangan online terus, hadir Bapak Ibu. 不要一直在上线， Disinilah kita berlatih bukan? 就是在神的家，我们练习 Berlatih untuk hidup bersama. 共同的生活。 Makanya tadi contohnya dibilang, lihat kanan kirinya, kasih senyuman walaupun dimaskerin gak kelihatannya. Minimal matanya menyipit pasti dia senyum. 呀，我们就是要练习，像刚才就传道，邀请我们彼此的打招呼跟左右。 Gereja ini tempat latihan. 教会就是我们为永恒练习的场所 Di。gereja ada banyak macam kan orangnya ya. 在教会有很多各种不一样的人， Ada yang murah senyum sekali. 有一些喜欢微笑 Ada，yang jutek sekali. 那有一些很凶， Ada yang suka ngechat terus ya. Saya banyak ya yang suka 有 ngechatin 一 ayat-ayat. 些 gitu. 很喜欢分享经文，
Ada orang yang suka, yang di chat pun kadang nggak balas gitu ya. 那有 Di 一 gereja 些 banyak kok. 也连短信都不看。 Makanya hadir di gereja sebagai tempat latihan kita. 那教会就是我们练习的地方，我们就应 Aktif 该 dalam 参加， persekutuan-persekutuan. 然后不断的参加这个团契的聚会， Terlibat dalam cross. 参加小组， Bangun persekutuan dalam keluarga. 建立家庭的聚会， Ajak anak-anak kita yuk berdoa. 建立祷告台， Hidup dengan benar, dengan jujur, dengan berintegritas dimanapun kita berada. 活出正直的这个生命。 Karena itu latihan kita. 因为我们在地上的生活就是为永恒而预备， Latihan kita untuk hidup kelak bersama dengan Tuhan dalam 为 kekekalan. 与上帝共同生活的这个练习场所。 Makanya akhirnya Bapak Ibu satu pertanyaan ini kembali saya mau ulang. 我们在思考一个问题： Apa yang menjadi pendorong kehidupan kita? 什么是在主动我们的生命？ Jangan biarkan kemarahan menjadi pendorong kehidupan 不 kita. 要以我们的愤怒主导我们， Jangan biarkan kebutuhan akan pengakuan, kekayaan, jabatan, penampilan yang akan menjadi pendorong kehidupan kita. 不要由别人的这个认可，或是我们讲自我证明来主动我们的生 Tapi 命。 firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan jelas. 今天神的话告诉我们， Jadikanlah Kristus dan persiapan diri menuju kekekalan itu sebagai pendorong utama kehidupan kita. 我们生命的主动力应该由基督和为永恒而预备为我们的主动力。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 因此， hiduplah di dalam Kristus, oleh Kristus dan untuk Kristus. 所以我们应该因基督在基督为基督而活， Dan teruslah berlatih hidup mempersiapkan diri dalam kekekalan itu. 然后在这个世界上，我们不断的为永恒而练习做准备。 Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita. 但愿上帝帮助我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.